Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Um, the last part saya dah terangkan bagaimana kita boleh menghasilkan drop down yang independent kepada pilihan kita yang sebelum tu lah. Contohnya kalau kita dah pilih subjek, kita boleh dapat apa bidang yang berkaitan. Kalau dah pilih bidang, kita boleh tengok apa standard kandungan yang berkaitan. So itu adalah yang the last part berserta dengan data validation semua. Baik, so untuk part ini pula kita akan cuba analisis data-data yang telah kita letakkan di dalam jadual inilah. So sekarang ni aim saya hari ni adalah untuk kita jadikan range yang menegak ni supaya dia boleh melintang, supaya kita boleh jadikan dia macam satu jadual lah, supaya kita boleh analisis jadual itu dengan lebih mudah. Okay, so untuk the next part ni saya akan ambil dahulu template ini sehingga ke bawah inilah. Okey, sehingga daripada 9 hingga 24, Ctrl C. Lepas tu saya akan pergi ke sini, saya akan paste. Lepas habis daripada highlight ini 41 pula. Okey, untuk yang file ini ada dia punya link di bawah lah. So boleh ambil kopinya nanti supaya boleh follow along lah apa yang tutorial hari ini akan cuba buat. Okey, saya nak paste 6 saja untuk mudah sikit. So buat setakat ni, tapi boleh produce lebih banyak lah ni kalau dah faham dia punya pattern, dan kita boleh buat sampai 10 sampai 20 pun tak apa. Dia punya sesi pengajaran. Okey, so sekarang ni saya nak kumpulkan semua data-data tu supaya dia ada dalam bentuk satu, dia boleh membentuk satu table Jadi maksudnya setiap data ini sebenarnya dia akan menjadi satu lajur untuk baris dalam, dia adalah satu baris untuk data di dalam jadual. Jadual yang kita akan analisis. So first kali saya akan ambil data ni dahulu. Data yang paling atas ni adalah bermula daripada, kalau kita baca dia punya range, dia adalah daripada B9 hingga B23. So kita letak dahulu, kita boleh letak ni sebagai B9 hingga B23. Okey, dia tengok value dekat situ, dia tak boleh sebabnya adalah dia adalah sejenis range. Kalau sejenis range ni maksudnya kita gunakan array formula seperti yang saya dah bentangkan sebelum ini. Baik. So kalau ini nak jadi, kita nak tahu dia punya range itu, ini tak boleh kita letakkan macam ni saja, kita kena letakkan array formula. Kita masukkan tu sebagai dia punya data, dan kemudian baru dia akan highlight range tersebut lah. Baik, by the way tadi saya hidekan dahulu dia punya yang lain-lain tu supaya saya boleh nampak dengan lebih jelas lah. Saya comparekan dahulu dia punya data ni dalam bentuk keadaan dia menegak. Lepas tu ini pun dalam keadaan menegak, tapi saya tak nak dalam keadaan menegak ni sebab susah nak analisis. So macam data ni dia kena jadi satu baris dalam jadual. So apa yang saya boleh buat adalah saya kena tegak, lintangkan dia. So kalau nak lintangkan ni, kita boleh gunakan formula dia adalah transpose. TRANSPOSE. So kadang-kadang dia ada helper dekat situ So saya tekan enter. So bila tekan enter sekarang ni, kita tengok daripada data dia dalam bentuk ke bawah tadi, sekarang ni dia dah melintang ke tepi. Baik, saya nak buka dahulu. Saya nak buka sampai 3 ini sampai 3 itu saya akan buka. Lepas tu yang lain tu saya hide dahulu supaya lebih mudah nampak di situ. Okey. Baik, selain daripada tu, yang ni saya nak alihkan di bawah sikit lah. Saya tak nak dia dekat atas tu. Saya nak alihkan dia kepada row 106 ini Okey, saya akan activate balik formula ini. Tapi sekarang ni dia dekat 106. Dia punya row 106 ataupun baris 106. Okey, next adalah kita ambil data yang kedua pula. Okey, data yang kedua untuk mudah kita tengok nanti sama ada kita boleh buat betul ke tidak. So saya nak tukarkan elok ni jadi amanah dahulu. Elok dekat yang ketiga ni kita namakan dia cekal lah. 3 cekal. Baik. So
data yang kedua, range yang kedua yang kita boleh ambil adalah daripada 25 hingga, kalau kita tengok range dia tadi adalah B9 hingga 23. Sekarang ni dia punya pattern adalah daripada B25 hingga 39. Okey. So kalau saya tulis benda sama, B25 hingga B39. So kalau kita tengok dia highlight range yang betul lah, which is yang ni lah. Okay. So macam tadi juga kita akan gunakan transpose. Okay. Tengok dia ada 3 amanah. So kita ambil data yang kedua. Okay. Yang ketiga kita akan ambil lagi. Kita akan ambil lagi untuk yang ni. Kita ambil data yang ketiga ni pula So dia daripada 41 B41 hingga B55 ini So kalau saya buat ni akan jadi sama dengan, lepas tu saya boleh pilih range ini B1, saya select whole dan select ke bawah sehingga B55 B41 hingga B55 sama macam tadi. Kita akan gunakan transpose, lintangkan dia. Okey. Baik. So ini cara kita tahu dia dah betul ke tidak lah. So kalau cekal ni maksudnya tidak betul. Okey. Baik. Sekarang ni masa untuk kita tengok dia punya pattern pula So kalau kita tengok dia punya pattern dekat sini, kalau kita perhatikan yang pertama ini adalah B9 hingga B23. Itu yang pertama B9 saya tulis dahulu. Ini 9 mula dia, kemudian 23. Okey. Baik, untuk yang kedua tadi B9, yang pertama B9 hingga B23, yang kedua adalah daripada B25 hingga B39. Dia punya pattern 25 hingga 39. Okey. Baik. So selepas itu kita tengok kepada number dia yang ketiga. Okey, kalau dalam matematik ni dinamakan sebagai deduce ataupun induction. Kita gunakan contoh tu untuk kita create general formula tu So ni daripada 25 hingga 39 dan kemudian seterusnya adalah daripada 41 hingga 55. Okey. So daripada ni kita akan cuba create dia punya formula lah. Okey. Baik. So seterusnya daripada 9 hingga 25, kalau kita nampak pattern dia di sini, ini okey. Kita tengok di bawah ni So mula-mula dia 9, kemudian dia 25. 25 ni sebenarnya adalah ni maksudnya dia adalah 16 tambah dengan 9. Okey. 25 tu adalah 16 tambah dengan 9 Baik. 16 tambah dengan 9 di situ kalau 25. Okey, kalau 41 pula, 41 itu sebenarnya adalah 41 tu 41 itu adalah apabila kita tambahkan lagi 16 kepada tu dia punya pattern 16 tambah dengan 16 tambah dengan 9. Okey. Nampak? Yang ni sebab dia kan 16 tambah 16 adalah 32 tambah dengan 9 adalah 41. So itu pattern dia di sinilah. So yang pertama ini, yang pertama ni adalah 9, yang kedua adalah 16 tambah 9, yang ketiga adalah 16 tambah 16 tambah 9. Yang 41 tadi adalah sebenarnya sama dengan 16 tambah 16 tambah 9. So kalau kita tengok dia punya pattern di sini, so yang first itu dia adalah 16 darab dengan 0 tambah dengan 9. Itu first dia. Yang second, yang kedua ni 16 tambah 9 tu adalah 16 darab dengan 1 tambah dengan 9. Dan yang ketiga pula dia adalah
16 darab dengan 2 tambah dengan 9. Okey. So itu pattern dia. Baik. Untuk pattern di sebelah ni pula dia sama saja. Kalau 9 ke 23 ini sebenarnya perbezaan dia sebab kita paste nilai dia sama saja tadi kan. So kalau kita tengok dia punya, bila kita paste dia punya nilai, so kita dapat tahu yang perbezaan yang termula dengan akhir ni dia adalah sentiasa, kalau kita tengok, 14. Okey, saya boleh cuba tolakkan 23 tolak dengan 9 di sini. So saya dapat 14. Yang kedua pun saya dapat 14 dan yang ketiga pun saya akan dapat 14 juga. Okey. So pattern dia di sini daripada number yang ni tadi daripada number yang ni tadi saya cuma perlu tambahkan 14 sahaja. Okey, instead of ini dia tambah dengan 9. So yang ni daripada 9 tu dia tambah lagi dengan 14. So pattern dia macam ni lah. So daripada ini 16 darab dengan 0 tambah dengan 9, dia akan tambah lagi dengan 14. Dalam erti kata yang lain, daripada dia tambah 14 tu sebenarnya dia tambah dua-dua ni sekali kita add up terus, dia akan jadi 23. Sama juga macam ni lah sebab 9 tambah dengan 14 juga yang ni kan. So kita boleh buat dia yang ni pun sama juga, 16 1 darab dengan 1 tambah dengan 23. Ini bersama juga 16 darab dengan 2 tambah dengan 23. Sebab beza dia adalah 14 daripada nombor yang asal. Baik, sekarang ni kita kena produce pattern yang ini pada formula kita yang ini tadilah. Okey. So sekarang ni saya nak delete yang ni sebab saya dah dapat dia punya pattern itu tadi. Pattern number ini pattern number range ini diberikan oleh 9 dan 23. Kalau kita nampak kat sini dia betul lah 9 dan 23 lah. Itu. Baik, kemudian dekat sini dia adalah 25 hingga 16 tambah dengan 23, which is 39 yang inilah. Yang kedua dan yang ketiga adalah 41. 32 tambah 9 41. 32 tambah 23 adalah 55. So kita nampak dia punya range untuk dia punya pattern untuk 3 angka yang pertama tersebut. Okey. Baik. Sekarang ni kita akan cuba produce daripada ni, kita akan produce dia secara automatic. Baik. So apa yang kita akan buat adalah first kali saya kena terangkan dahulu tentang apa itu function indirect. Okey. Direct ni kalau dalam bahasa Melayu dia adalah secara tidak langsung. Okey, apa fungsi dia? Okey, contoh kita tengok ni contoh ni contoh. Okey. Saya ambil yang 55 ni 3.1.2 ini. Contoh kalau saya tulis, dia adalah B55. Okey. So kita boleh tengok yang dia copy value daripada 55 tu bila kita sebut range dia B55. Okey. Baik. So apa gunanya indirect? So indirect ini dia boleh referkan range itu sebagai string ataupun sebagai perkataan. Sebagai contohlah. So kalau ini saya jadikan sebagai perkataan, nak jadikan dia perkataan, kita letakkan double quote. Kalau saya buat macam ni sahaja, dia akan jadi B55 lah. Dia tak ada maksud. Dia bukan ambil nilai tu. Kalau kita nak ambil dia punya nilai, apa yang kita boleh buat adalah daripada perkataan ni tadi, kita boleh letakkan fungsi indirect. Okey. So kita boleh bacalah dia punya documentation dekat bawah ni, a cell reference specified by a string. Jadi maksudnya kita boleh ambil range itu dengan menggunakan perkataan dia. Okey. So sekarang ni yang ni dia sama efek dia dengan kita tulis B55. Okey. Dia sama saja cuma kita gunakan indirect. Okey. So indirect tu dia akan jadikan string reference itu ataupun perkataan reference itu sebagai range itu yang sebenarnya. Yang reference itu yang sebenar-benarnya. Okey. Jadi, maksudnya macam ni. Okey, maksudnya kalau di sini saya tukarkan ini, range ini kepada perkataan, lepas itu
saya masukkan di dalam kurungan terlebih dahulu. Then saya letakkan indirect. Okey, saya letakkan indirect. So nampak tak dia punya efek tu, dia tak ada efek lah. Dia tak ada efek. Dia tidak mengubah nilainya tersebut. Okey. Dia tak ubah nilai dia tersebut. Sign sama juga So ini pun saya buat benda yang sama lah. Yang kedua ni pun saya nak buat benda yang sama. Saya nak tukarkan in dan dahulu range dia kepada perkataan. Dan kemudian saya letakkan dalam kurungan perkataan tersebut. Dan kurungan itu saya letakkan function indirect. Okey. Dia tak sepatutnya mengubah kita punya sel itulah. Okey. Baik. Okey, kalau kita letakkan string, kita tak boleh letakkan string saja macam ni dia tak ada masuk di situ. Okey. Dia kalau nak ambil dia punya nilai yang ada dalam range tersebut, apa yang kita kena buat adalah kita kena letak indirect. Begitu. Okey. Baik. Seterusnya, apa yang saya nak buat adalah saya nak number je saja 9 dan 23 tersebut. So macam mana kita nak pisahkan number itu daripada perkataan B itu? Bukan perkataan B tapi huruf B tersebut. So apa yang kita boleh buat adalah contoh dekat 9 saya akan pisahkan dia dekat B ini. Okey, saya akan pisahkan dia dekat B dengan menggunakan quote ini juga sama. Okey. Dan kemudian saya akan letakkan dan ini dan maksudnya dia akan sambungkan lah, dia akan sambungkan sahaja. Dan kemudian dekat sebelah 9 sebab saya nak tinggalkan nombor ni saya nak tinggalkan nombor ini, saya akan letakkan dan lagi. Dan saya akan letakkan buka quote itu lagi double quote. Dan kemudian saya akan pindah lagi ke tepi ni, pergi kepada B. Saya nak number itu sahaja. Dan kemudian saya boleh letak dan di situlah. Untuk yang terakhir tu saya rasa saya boleh buang saja, tak ada masalah. Okey, jadi maksudnya B tu adalah jenis perkataan, 9 tu adalah jenis nombor. Nombor ni yang kita akan boleh ubah later lah, kita boleh ubah. Okey. Baik, so kalau kita tengok di sini dia tidak ada apa-apa efek di situ Okey. So, seterusnya apa lagi? Okey, so seterusnya apa lagi yang kita boleh buat di sini daripada 9 dan 23 ini saya tak nak ulang. Okey, sebab saya nak terus buat dia punya pattern So, first ini kita akan gantikan number 9 tu dengan menggunakan formula. So kalau kita tengok formula dia, kalau kita dapat pattern dia, kalau kita dapat kosong ini, 0, 1, 2 ni, maksudnya kita akan boleh buat dia punya pattern tersebut sampai ke bawah. So untuk itu saya akan tunjukkan satu lagi trik, iaitu dengan menggunakan, kita nak dapatkan nombor 0, 1, 2 ni, pattern ini kita boleh gunakan fungsi row. Nama fungsi dia. So apa gunanya fungsi row? Kalau kita tengok documentation dia dekat sini, row number itu dia akan specified by cell. Jadi maksudnya contoh kalau saya tekan row bagi 105. Okey. Nampak tak? Dia menghasilkan 105. Row bagi 105 adalah A105, A105 ni adalah 105. Okey. Kalau saya pilih dia punya nilai petak dia adalah dekat sini lah, 55 lah contohnya, A55. So dia akan ambil row dia lah. Dia akan ambil row dia, nilai row dia dekat sini adalah 5. Okey. Apa jadi kalau saya letakkan row pertama ini row yang pertama itu, apa yang akan jadi adalah dia akan jadi contohnya row A1. Dia akan jadi A1 lah. Okey, begitu. Baik. So, sekarang ni kalau saya dragkan dia ke bawah, ada efek ke tidak? Nampak ada efek 1, 2, 3, 4. Row A1, A2, A3, A4. So, kita dah nampak dah sikit dia punya
pattern di situ, tapi kita nak dia bermula daripada kosong ini. So apa kita boleh buat adalah daripada nilai ini kita sebenarnya boleh tolak dengan 1. Okey. So kalau kita drag lagi ke bawah, so maksudnya kita akan boleh nampak dia punya pattern 0, 1, 2 dan 3. Baik, so seterusnya, so kita dah nampak dia punya pattern ni. Maksudnya pattern dia first sekali dia kena letakkan row A1 tolak 1. Lepas tu dia akan pergi ke bawah, dia akan dapat dia punya pattern ini. Baik, so jadi maksudnya di sini kalau 9 itu 9 itu maksudnya 9 itu adalah bila kita darabkan nilai ini tadi, nilai ini dengan 16, 0 dengan 16 tambah dengan 9. So kita tulis di sinilah. Okey, kita tulis di sini, kita boleh letak dahulu dalam kurungan untuk lebih selamat. So 9 itu dia akan boleh sebenarnya dihasilkan oleh 16 darab, ini adalah simbol untuk darab lah, asterisk itu, darabkan dengan, saya buat kurungan dahulu, saya buka kurungan dahulu, row A1, okey, tolak dengan row A1, saya kena tambah satu lagi kurungan di sini, tolak dengan 1. Lepas tu dengan 9 tadi dia ditambah. Okey. So nampak dia tidak ada perubahan di sinilah. So kalau tak boleh follow setakat ini, boleh tengoklah dia punya formula yang saya ubah dekat 9 tadi adalah yang inilah. Okey. Baik. Saya nak copy untuk bahagian 23 pula. So sebab perbezaannya kalau di sini dia tambah 9, di sini pula dia cuma tambah 23 sahaja. Okey. Baik. So kalau 23 ini, so kita ulang formula yang sama macam ini jugalah. So saya ambil di bahagian tengah ni yang saya gantikan dengan 9 tadi, Ctrl C. Cuma sekarang ni dekat bahagian 23 itu kita akan gantikan dengan 23 tu kita akan digantikan dengan nilai 9 tadi. So instead of dia tambah 9, tapi untuk yang kedua ni, untuk hujung range dia akan tambah dengan 23. Okey. Baik. So sekarang ini kita dah nampak ini dia punya formula. So ini dia tak perlu lock lah. So kalau saya drag okey, contoh untuk tengok betul ke tidak ni nanti. So saya nak isi ni dahulu. Ini sebagai amanah, ini sebagai bestari, ini sebagai cekal, ini sebagai dedikasi, ini sebagai efficient, contohlah. Okey, sebagai efficient. Okey, apa tadi? Paling atas tadi adalah elok juga elok, amanah, bestari, cekal, dedikasi dan efficient, contohlah. Okey. Baik, so kalau saya drag daripada atas ni sehingga ke bawah, so should be lah kita boleh nampak pattern itu tadi kalau kita boleh buat dengan betul. So tadi kita ambil sampai 6. So kita akan drag row ini sampai 6 petak ke bawah lah di situ. So nampaklah di sini So dia ada 3 elok, 3 amanah, bestari, cekal, ikut kepada data-data yang berada di atas itu tadi. Okey. Baik. So ini adalah dia punya session analysis itu tadi. Baik. Seterusnya apa yang kita boleh buat di sini adalah ini dia tidak disusun ikut kepada, dia disusun hanya ikut kepada turutan inilah. So dia belum lagi disusun mengikut hari. So ini kita kena buat dia ikut hari lah Okey, so saya nak tunjukkan contoh dahulu. So saya nak tunjukkan contoh. Contohnya yang ni kita letakkan dia hari Isnin. Masa mula dia adalah 7. Okey, semula dia adalah 7. Dan ni pula kita akan letak dia pada hari, kita buat dia camar bar sikit
So ini kita buat dia Selasa. Okey. Ni kita buat dia hari Selasa, mula pukul 7. Mula pukul 10 lah, contoh 10 ke 11. Okey. Lepas itu yang ini pula kita akan buat dia sama juga harinya, Selasa. Okey. Selasa, lepas tu dia punya masa mula kita letakkan dia Selasa juga, tapi dia start lebih awal ke lambat sikit pukul 12 lah contohnya, 12 hingga 13. Baik, then kemudian apa kita boleh buat adalah dekat bahagian ni, contoh yang ni saya nak letak dia Jumaat lah, saya letak dia Jumaat. Masa mula dia adalah 9.10. Ini saya nak letak Rabu, masa dia adalah 7.8. Tak apa, so yang ni pun saya nak letak dia Jumaat, masa dia adalah lambat sikit daripada yang ini tadi. Ni 9.10, ni bolehlah buat 11, 12 contohnya. Okey, so baik, sekarang ni kita nak analisiskan dia punya session. Tadi kita dah susun yang ni, dia dah disusun mengikut kepada hari itu tadi. Dia disusun ikut kepada jadual kita sendirilah, dia tak disusun terus. Okey. Baik. So, untuk panduan terlebih dahulu So, sebab ini tadi dia punya tajuk ni memang telah dia ikut kepada macam contoh sains ni ikut kepada subjek ini. Pasal tingkatan tu ikut kepada yang 3 ni. So, dia memang dah disusun mengikut yang tu lah, dia punya maklumat dalam tu. So saya just boleh ambil salah satu daripada maklumat di sini. Ini so saya akan boleh letakkan dia dekat tajuk ini sebagai reference saya lah sebenarnya. Okay, so dekat sini apa yang saya nak buat, saya nak letak dia punya tajuk itu. So saya boleh ambil mana-mana row pun sebenarnya. So sebab dia sama saja, kita dah buat pattern dia sama tadi. So kalau kita ingat lagi, ni adalah daripada B9 hingga B23. Lepas tu kita kena lintangkan dia dengan menggunakan transpose. Okey. Baik. Bukan B sorry. Sebab dia ambil tajuk kan. So dia ambil A. Inilah. Okey. Bahagian A tu. So sekarang ni kita boleh nampak dengan lebih jelas lah apa benda 5 tadi, apa benda masa tadi dan sebagainya. So sekarang ni adalah kita nak buat dia punya sorting dahulu. So kalau kita nak buat dia punya sorting, contoh kita nak susun dia ikut kepada kalau tengok di sini hari nombor. Kita tak boleh susun dia ikut hari sebab hari ni dalam bentuk perkataan. Sebab itulah kita buat dia punya hari nombor tadi, supaya kita boleh susun dia ikut hari nombor, lepas tu ikut pada masa dia ni masa mula, lepas tu masa tamat dia, masa akhir dia. Okey. Baik. So apa yang saya boleh buat di sini adalah saya akan pergi ke D14 ini So saya akan letakkan dahulu sama dengan, lepas tu saya akan pilih dia punya range ini, saya akan pilihkan ke semuanya sekali lah sampai ke mana ni, ke sini lah. Ni rasanya paling last, iaitu sampai R tersebut, R111. Tengok dia masih lagi value di situ. Kita tak boleh buat dia macam tu sebab dia kena dalam bentuk array tadi kita kena buat dia dalam bentuk array, baru kita boleh nampak lah array formula. Okay. Tapi kadang-kadang bila kita dah apply formula, so kita tak perlu guna pun sebenarnya array formula ni, sebab ada certain formula tu dia terus assume array formula macam ni lah. Okay, so sekarang ni saya nak susun dia ikut kepada hari dahulu, kemudian ikut kepada masa dia. Itu sahajalah sebenarnya saya rasa. Okay.
Baik, so apa kita boleh buat adalah kita akan gunakan fungsi dia. Instead of array formula ni saya tak nak guna, saya gunakan sort. Sort susun. Sort rows of range specified by column. So, ni adalah kita dah ada dia punya range. Tengok di sini kita ada dia punya range. Lepas tu saya letakkan koma. So, saya kena pilih dahulu sort column dia. So, kita nak sort dia ikut apa dahulu. So, contohnya dekat sini kita ada banyak kolom di sini So, kalau kita kira daripada kiri ni 1, 2, 3, 4, 5 Maksudnya hari nombor ini adalah berada pada kolom yang kelima ataupun lajur yang kelima ini So, sort kolom dia adalah 5. So, is ascending, dia tanya kita adakah dia menaik ataupun menurun. So, kalau kita nak dia daripada Isnin hingga Jumaat, obviously kita nak dia menaik lah. Kalau menaik, so kita boleh letak true. Yes, betul dia menaik. Is ascending. Itu maksud dia lah. Maksudnya dia tanya kita lah. Dia nak menaik ke menurun. Macam tu lah. Okey, seterusnya kita akan letakkan kalau ada lagi selepas kalau contoh hari Jumaat ni lah. Kan dua-duanya Jumaat. So, next kalau dia dua-dua Jumaat, then saya nak susun dia ikut kepada masa mula. Okay. So, next sort column itu adalah, kalau kita tengok masa mula ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 lah. So, saya letak 6. Lepas tu saya akan letakkan is ascending. Adakah nak menaik? Pun sama jugalah. Saya nak dia menaik. Okay. Lepas tu saya akan tekan enter di situ. Okay. So, nampaklah di sini Nampak dia dah susun. Ikut kepada bila dia bermula. Okay. Kalau kita tengok tadi, 3 efficient ni kita isi data dia paling last, tapi sebab dia kelas paling awal sebab hari dia Isnin 1 dan masa mula dia adalah pada pukul 7. So sekarang ni adalah contoh sesi pengajaran yang telah disusun. Okey, dia senangnya macam ni sebab bila kita mengajarlah, okey, lagi senang kalau kita susun dia ikut kepada kelas ataupun subjek dahulu. Tapi bila dah kita nak print nanti, kita mungkin nak print dia mengikut kepada hari itu Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat contohlah. Okey. Baik, saya rasa itu pun dah banyak untuk video kali ini. So untuk next video saya rasa saya akan sentuhkan macam mana kalau ada cuti. Contohnya kalau Rabu ini cuti lah. So macam mana kita nak skipkan hari Rabu tersebut menggunakan range ini. So yang ni saya buat untuk 6, tapi kalau kamu boleh faham dia punya pattern, boleh buat sampai 10 sampai 30 sesi pun boleh juga asalkan kita tengok dia punya pattern, lepas tu kita produce yang ni tadilah. Okay. Kalau tak nak buat formula ni pun boleh juga. Kalau nak buat macam satu persatu pun boleh juga, tak ada masalah. Ni salah satu cara pakai formula lah. Penting dia boleh pakai indirect tadi. Kalau tak nak gunakan yang ni pun, nak buat satu-satu pun boleh juga. Okay. Baik. So, saya rasa itu sahaja untuk video kali ni. So, untuk next video saya akan sambung untuk macam mana kita nak buat dia kalau dia skip pada certain hari sebab bercuti. Okay. Okay. Sekian. Terima kasih.